Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana untuk minggu yang kedua, kali yang kedua, Majalah Solusi dapat ke udara lagi sekali. Kita buat sesi live untuk yang kali kedua. Yang mana sebelum ini, minggu lepas, kita dah membawakan ketua editor Majalah Solusi, Ustazah Husna. Jadi untuk minggu ini, bermula minggu ini, insyaAllah kami akan bawakan satu persatu kolumnis Majalah Solusi kita, insyaAllah. Yang mana mereka akan berkongsilah ada mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan kolom yang ditulis ataupun apa-apa saja isu yang berkaitan lah, insyaAllah, yang sekadar santai-santai saja mengisi waktu PKP ini. Jadi insyaAllah untuk hari yang pertama ini ataupun minggu yang pertama ini kita jemput Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Dr. Basit akan mengisi segmen ataupun kita punya jadual yang pertama ini sebagai kolumnis yang pertama. InsyaAllah kita akan bawakan kolumnis yang seterusnya. Jadi saya rasa kalau nak perkenalkan semua dah maklum lah, kenal lah Dr. Basit. Jadi insyaAllah lah beliau lama dah menulis dalam Majalah Solusi ini. Jadi insyaAllah lah kita akan bersembang-sembang bersama beliau dalam bentuk soal jawab lah. Kita akan bertanya, kemudian Dr. Basit akan menjawab lah, berkongsi sedikit apa yang sesuai. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, kita bolehlah kot mulakan kita punya majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, baiklah. Untuk tanpa membuang masa lagi, kita teruslah kepada soalan yang pertama. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Basit berkenaan dengan sejak bila doktor mula terlibat ataupun mula menulis dalam Majalah Solusi ini, dan waktu tu kolom apa yang Dr. Basit mula menulis sehingga sekarang. Kalau boleh Datuk kongsikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Saudara Alif selaku moderator ataupun pembuka bicara kita, muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitu majlis bual bicara kita mengenai penglibatan saya dalam Majalah Solusi, kan? Dalam Majalah Solusi. Di mana Majalah Solusi ini satu majalah yang sudah lama, yang tuan-tuan ramai yang sudah menjadi pembaca setianya, kan? Membaca setia. Dan alhamdulillah kita pun telah berada bersama dengan Solusi sudah lama. Jadi seingat Ana lah, Ana mula menulis dalam Majalah Solusi isu yang kedua. Tahun berapa tu Alif? Mula-mula keluar Majalah Solusi ni tahun berapa? Allah, saya pun tak apa ingat. Waktu saya sekolah menengah gitu. Ana sudah ada koleksinya, tapi bila mari banjir, habis semua majalah-majalah saya sehingga 2014 tu, sehingga akhir tahun 2014 semuanya jadi batu habis. Sebab majalah tu kan dia kulit dia kertas licin. Bila kertas licin, jadi dia melekat. Kita majalah Ana kumpul dan kita jilid.
binding kita Oh. punya siri-siri tu. Mana satu, 6 siri, 1 jilid. Habis jadi batu, nak buka pun tak boleh. Allah. Allahu Akbar. Itulah. Kemudian bila nak kumpul balik selepas daripada banjir, ada siri yang ada yang tak ada. Baik, para peserta sekalian, kita maknanya lebih kurang dalam sudah lebihlah daripada 10 tahun saya bersama dengan majalah Solusi ni, kan? Lebih 10 tahun saya bersama dengan majalah Solusi, menulis dalam, mula-mula kita tulis dalam ruang syiar. Nama dia syiar. Syiar, dalam syiar ni ana diberi tugas menulis tentang keindahan Islam. Maqasidus syariah. Keindahan Islam, maqasidus syariah. Jadi alhamdulillah kita tulis, hasil daripada tulisan itu, mula-mula saya tulis tentang keindahan Islam, maqasidus syariah, masalah rukhsah dan keringanan dan azimah di dalam syariat Islam. Dan insya-Allah saya harapkan saudara Alif boleh usahakan kumpul balik tulisan-tulisan saya dalam majalah itu untuk dijadikan buku nanti insya-Allah, kan? Insya-Allah. Kemudian selepas itu saya tulis rahmat dalam perbezaan. Bahagian tu sudah jadi buku, sudah keluar buku ini, rahmat. Itu kira kolom kedua dah, Datuk. Tak, semua tu di dalam syiar. Semua syiar tu. Kan syiar agama ni, syiar agama ni ummatan wahidah. Syiar kita syiar satu, tidak ada kelahi-kelahi. Kata orang Kelantan tak ada balah, kan? Tidak ada balah sama kita. Bila tidak ada perbalahan, maka kita nak keharmonian. Bila nak harmoni, itulah yang kita kata kita kena ada satu, bagaimana cara nak supaya masyarakat ini tidak kelahi. Saya tulis adab berikhtilaf, tapi cantiklah. Telaga Biru dia pandai pilih. Dia tulis rahmatnya dalam perbezaan. Biasa kalau orang cakap tentang apa ni Alif, tentang berbeza ni, adab berbeza, sebab berbeza. Jadi kita tak nak, kita nak tonjolkan kepada masyarakat bahawa berbeza tu bukan semesti berkelahi. Kan? Berbeza bukan makna kita berbalah. Sebab dah jadi naluri manusia, asas hidup manusia ni dia mesti berbeza. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala yazaluna mukhtalifin. Sentiasalah manusia tu berbeza-beza. Berbeza rupa, berbeza cita rasa, berbeza pandangan. Tetapi perbezaan itu mesti diuruskan dengan cara yang baik. Perbezaan itu mesti diuruskan dengan cara yang baik. Kalau tidak, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kami jadikan umat ini supaya berkenal-kenalan, tapi nama kita, tapi kalau salah menguruskannya, dia bukan jadi lita'arafu, jadi lita'araku, jadi untuk berkelahi. Jadi ini yang kita bimbang hari ini, kebanyakannya sudah jadi lita'araku, sudah jadi untuk berkelahi. Jadi itulah di antara pengalaman saya menulis dalam peringkat permulaan lah Alif, peringkat permulaan kita tulis dalam majalah Solusi. Oh ya. Ada sahabat kita dari Hijrah Hati tulis jilid 1 hingga terbaru 139 yang Datuk tulis. Sekarang ni bayangkan 139 sampai tahun 2010 kan. 2010 maknanya lebih kurang saya ingat 2008 kot. Iya. 2008. Itu majalah Solusi. Ana tak sempat yang pertama tu je. Bila ana pergi ke Telaga Biru untuk berunding dengan Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan tentang penulisan saya, maka di situlah diberi tugasnya untuk menulis dengan majalah Solusi. Majalah Solusi. Okey. Baik, terima kasih Datuk untuk soalan yang pertama. Jadi memang dah lama dah kita kata apa, kalau dari segi kolumnis tu kita boleh kata Datuk Basit ni kolumnis senior lah. kolumnis super senior. Paling lama. Kolumnis istiqamah ya. Istiqamah. Itu istiqamah selalu. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita pergi kepada soalan yang kedua, Datuk. Tak silap saya sebelum kolom
penawar bagi hati, Datuk ada menulis di dalam kolom Haramain ya. Ya, betul kalau tak silap saya. Haramain. Ya. Jadi Haramain. Jadi mungkin kalau boleh Datuk kongsikan sedikit berkaitan dengan sebab kalau kita lihat dalam kolom Haramain itu banyak Datuk cerita tentang apa kita kata suasana di Mekah, di Madinah, tempat-tempat bersejarah, pelaksanaan haji, ibadat dan sebagainya. Mungkin kalau Doktor boleh kongsikan bersama pendengar kita dalam banyak-banyak penulisan Datuk dalam kolom Haramain tu, apa yang kita kata cerita tentang Haramain Mekah dan Madinah ni yang kita masyarakat Malaysia umumnya dan mungkin jemaah Malaysia jarang ketahui tentang tempat-tempat ataupun kawasan di sekitar Mekah dan Madinah tu. Mungkin kalau boleh Datuk kongsikan. Baik. Alhamdulillah. Jadi di antara yang awal lah, saya pergi ke Telaga Biru tu untuk maklumat para penonton sekalian dan juga saudara Alif. Alif kata dia sekolah lagi. Masa tu saya nak merunding tentang 2 buku saya ni. Satu buku Madinah, satu lagi buku Mekah. Dah ada buku dah. Buku Madinah dengan buku Mekah dah ada kan? Dan dalam buku ni Alhamdulillah diterbit oleh Telaga Biru dan saya dapat maklumat lah daripada Telaga Biru. Dia kata buku ni sedikit mengganggu Telaga Biru sebab asyik diulang cetak je. Alhamdulillah. Mengganggu lain macam tu. Jadi asyik ulang cetak. Maknanya jemaah yang nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah kan. Jadi dia orang suka baca ni. Kan duduk di Mekah lama. 40 hari. Musim haji 40 hari. Jadi dia orang baca ni lah. Alhamdulillah sampai Madinah baca Madinah, Mekah baca Mekah. Cuma bila anda tengok fenomena kemudian ni, orang kerajaan Arab Saudi lebih kepada membuka ruang. Dia panggil pelancongan. Okay. Membuka ruang sebagai pelancongan. Dibenarnya jemaah kita pergi ke Taif, dibenarkan jemaah kita kalau pergi ke Badar, di Madinah kita pergi Badar. Ada yang pergi Madain Saleh, ada yang pergi Taif, pergi Jeddah, macam-macam. Yang pergi tidur di Taif pun ada. Jadi bila saya ditugaskan oleh majalah Solusi untuk menulis ni majalah Solusi untuk menulis tentang Haramain, jadi anda duk fikir apa yang saya nak tulis lagi? Dalam buku ni semua sudah ada. Dalam buku saya ni sudah ada, maka kita pun pergi kepada perkara-perkara yang belum tulis dalam buku ni. Di antaranya tentang perjalanan haji Nabi SAW, perjalanan ke Taif. Jadi kalau tengok dalam majalah Solusi yang akhir-akhir ni dalam Haramain, yang kita mengharapkanlah insya-Allah Solusi akan kumpul baliklah ataupun pihak Telaga Biru akan kumpul balik untuk keluarkan cerita-cerita tentang tanah haram yang baru, yang ada tambahan di sini. Kalau tak buat, anda rasa kalau nak besarkan buku ni lagi tak cantik dah. Buku yang sudah ada ni pun sudah besar kan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat satu macam buku khas untuk mengenali tempat sejarah yang dilawati sekarang. Yang dilawati sekarang. Contohnya, bila selepas saya umrah kan, lepas kita pergi umrah, kita nak pergi mana? Dia kata, tuan-tuan kita akan pergi ke Taif. Kita akan pergi ke Taif. Jadi dalam perjalanan kita ke Taif, kita akan pergi ke Hunain. Perang Hunain. Mana Hunain? Hunain ni biasa kita dengarkan. Perang Hunain. Tapi kat mana ni? Di antara yang saya tulis tentang Mekah ni, penerokaan awal Mekah. Mana penduduk asal Mekah tu adalah dalam buku ni. Tapi ini kita olah dalam majalah ni, dia lain sikit. Dia punya view. Dia jadi macam cerita. Perceritaan. Menarik. Bila kita nak pergi ke Taif, kita akan lalu Hunain. Kat mana wadi Hunain ni? Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yauma Hunain. Pada hari peperangan Hunain. Di mana? Cari kita di mana tempat. Kemudian dalam perjalanan Nabi ke Taif juga, Nabi kita berhenti. Satu tempat nama dia Nakhlah. Tempat Nabi kita jumpa dengan jin. Jin yang datang jumpa Nabi SAW sedang baca Quran, sedang solat malam. Jin berkumpul dan ramai yang masuk Islam. Di Wadi Nakhlah tu kat mana? Itu menarik kan?
Dalam perjalanan Taif lagi kita akan pergi ke Qarnul Manazil, tempat Nabi kita didatangi oleh malaikat semasa, ingat tak waktu Nabi balik daripada Taif, kan Nabi dalam keadaan duka cita kerana dilontar oleh dengan batu oleh puak-puak Thaqif. Nabi berjalan, Nabi kata aku tak sedar kecuali tiba-tiba dekat dengan Qarn. Dalam buku Mekah ni ada dua riwayat. Satu kata Qarnun ni, Qarnus Ta'alib ni dekat dengan Mina. Tapi bila saya semak balik, mungkin dalam ni kita kena letak nota kaki juga kat bawah ni. Ulama mengatakan lebih tepat Qarnu tu Qarnul Manazil. Sebab Nabi baru je keluar daripada Taif. Kalau sampai Mekah dah besok baru sampai. Itu pada hari yang sama. Ini juga ada satu analisa baru. Biasalah kita menulis ni kadang-kadang waktu kita tulis tu kita baca yang lain ni, bila kita pergi kita jumpa lain, jadi kita ada maklumat yang berbeza. Mungkin orang baca kenapa dalam buku ni lain, dalam majalah lain, kita kata tak ada. Dua riwayat itu ada cerita dia. Jadi bila sampai di Qarnul Manazil, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar suara bunyi di langit. Tengok-tengok, rupanya malaikat Jibril turun bersama dengan Malakul Jibal, malaikat yang menjaga bukit. Malaikat yang jaga bukit. Dia dua ni, malaikat ni turun. Bila dia turun, dia minta dengan Nabi, minta izin untuk nak pergi hempap atas kepala puak-puak Thaqif yang khianat, yang telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi di situ di Qarnul Manazil lah. Dia katanya Qarnul Ta'al itu Qarnul Manazil. Itu riwayat yang kemudian ada dekat dengan Mina. Kita kata wallahu alam, yang penting peristiwa tu sahih. Cuma di mana tu sedikit perbincangan. Baik. Biasa orang pergi juga dia akan dengar cerita di Mekah ni, cerita Abrahah. Kan? Dekat mana Abrahah tu? Abrahah, ada kata Abrahah dibinasakan di Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni duduk dalam tanah haram di antara Mina dengan Muzdalifah. Kita duduk dia ada gap itu. Mina, Muzdalifah. Ada satu tempat kosong situ. Situ Wadi Muhassir. Katanya tempat dibinasakan Abrahah. Tapi setelah kita teliti balik riwayat-riwayat lain, dia kata Abrahah bukan dibinasakan di Wadi Muhassir situ, tapi Abrahah dibinasakan di satu tempat nama dia Mughammas. Dekat mana Mughammas tu? Alhamdulillah, cuba tuan-tuan cari dalam majalah Solusi yang ke nombor berapa, saya pun lupa dah. Di sana kita tulis tentang satu sejarah nama dia Mughammas. Mughammas. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, jadi dalam Solusi ni ada penemuan baru. Dan waktu anak pergi juga yang akhir-akhir ni, saya pergi sendiri ke Wadi Fatimah, pergi sendiri ke pak nama dia Ain Zubaidah. Pernah dengar nama? Zubaidah ni isteri kepada Sultan Harun, kan? Yang orang cerita 1001 malam yang karut tu, mana ada cerita macam tu. Cerita tu macam pelik lah, mabuk lah macam-macam. Itu cerita karut, cerita kalau hadis-hadis maudhu' banyak dalam tu. Jangan dipercaya. Takkanlah khalifah Islam yang baik-baik ni. Tapi Zubaidah ni, rahimahullah, dia buat air, saluran air dari Mekah ke Arafah, ambil daripada wadi di tengah jalan Taif tu. Jadi kita pergi selusuri jejak wadi, bukan wadi, dia panggil Ain, jejak Ain, air mata tu. Jadi saya pergi tulis dalam majalah Solusi. Tuan-tuan tengok dalam majalah Solusi yang berapa yang kemudian lah, yang akhir-akhir ni, sudah ada di situ ceritanya yang tersendiri. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara tempat-tempat. Kemudian yang kata Abrahah tadi, belum habis kan cerita Abrahah tadi. Abrahah ni kalau nak tengok dalam kajian sejarah, dia kata dia bukan sempat masuk tanah haram, dia dibinasakan satu tempat nama dia Mughammas. Mughammas ni kat mana? Jalan sebelum masuk Arafah. Daripada kita nak pergi Ja'ranah, jalan cross nak pergi Arafah, kita akan lalu satu tempat nama dia Mughammas. Mughammas tu sekarang ni ada kampung situ Mughammas. Kalau kita pergi, kita akan tengok ada tulisan Mughammas. Dan jalan itu keluar ke Arafah. Jadi alhamdulillah saya dah tulis semua. Ustaz Alif bolehlah tengok-tengok dalam majalah Solusi tu. Kita kumpul balik. Kita buat satu buku kecil, panduan untuk orang yang ke Mekah dengan Taif. Ke Mekah dengan Taif je. Adapun untuk Madinah, Badar, Madain Saleh, itu buku lain.
baru Telaga Biru banyak buku. Oh. Kalau tidak kita buat satu buku je rugi kan. Jadi orang di Mekah baca Baik, buku ni. Orang Madinah baca buku ni. Saya sambil menulis nak bagi juga marketing kepada Telaga Biru. Kita dengan Telaga Biru ni sudah belah tahun dah. Alhamdulillah. Saya dengan Ustaz Zahazan mula-mula masuk dulu belum ada uban. Sekarang ni nampak macam dah beruban dah kita dah. Itu tak kira Pak Wahab lagi tu. Haji Wahab. Allah ya Pak. Baiklah, itu aja Alif pengalaman. Okey. Kalau Alif nak panjang lagi boleh tanya ya. Saya open je hari ni sampai pukul berapa pun tak apa. Betul. Okey, jadi kita dah ajukan 2 soalan pada Datuk Abdul Basit. Jadi saya nak tengok sedikit lah apa komen-komen yang ada kat sini sebelum kita rehat. Okey, kalau boleh saya tunjukkan kat sini. Mana tadi? Okey, ni ada rakan pendengar kita, Puan Rahimah Latif. Dah beli buku Makkah dan Madinah musim haji yang lalu. Okey, ni. Lepas tu ada yang kita kata ya, okey, baiklah. InsyaAllah kita akan berikan ruang lagi. Lepas tu ada satu pendengar kita. Salam doktor, alhamdulillah sebelum ni saya ada buat koleksi. Saya tak ingat majalah memberikan ilmiah. Berapa harga pasaran sekarang, minta berikan laman web. Mungkin ada kaedah pembelian secara atas talian. Oh ya. Okey, mungkin saya boleh jawab lah. Dari pihak editorial majalah, untuk majalah solusi, kita ada, boleh saja cari di website telagabiru.com. Di situ ada bahagian untuk majalah dan harganya masih lagi sama, RM10. Okey, baiklah. Mungkin kita boleh rehat sekejap Datuk. Ya, sila. Rehat sekejap. Okey. Kita kembali selepas ini. Majalah Solusi berwajah baru. Pengisian lebih menarik. Boleh dibaca secara pantas. Lebih banyak info. Dapatkan Satu Rumah Satu Solusi. Terbitan Telaga Biru. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Lindungilah kami. Selamatkanlah kami. Sejahterakanlah kami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Okey, kita kembali lagi untuk soalan yang seterusnya. Jadi saya ingin bertanyalah soalan yang ketiga kepada Datuk. Ya, seiring dengan penjenamaan semula majalah Solusi baru-baru ini tahun lepas, kita mengubah ataupun kita membawa kolom yang baru untuk Datuk isi, iaitu kolom penawar bagi hati. Jadi sebabkan dah lama Datuk menulis tentang Haramain kemudian yang sebelum ni kan. Jadi yang edisi terbaru ni kita bawakan kolom yang baru, penawar bagi hati, untuk diisi oleh Datuk. Jadi boleh Datuk cerita sikit berkenaan dengan soalan apa kaitannya antara hati dan kita kata kepribadian seorang Muslim itu khususnya. Jadi berkait dengan kolom tu. Silakan Datuk. Ya, alhamdulillah, saya terima kasihlah kepada pihak editor majalah Solusi kerana beri tugas ruang yang baru kepada saya untuk menulis tentang hati. Dan alhamdulillah saya duduk mengajar kitab penawar bagi hati ini sudah lama. Daripada tahun bila lagi kita duduk mengajar kitab nama dia Penawar Bagi Hati. Kita mengajar di pondok ni, mengajar di Masjid Negara, dah khatam beberapa kali dah kitab tu. Kita kata alhamdulillah.
Dan pernah kitab tu diwacanakan di Masjid Besi, Masjid Tuanku Mizan di Putrajaya. Jadi alhamdulillah para penonton sekalian, kita dengan hati ini sebagaimana dalam hadis sahih yang Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ni ada seketul daging tu. Kalau dia baik, yang lain tu baik. Makna hati ni ibarat seperti generator. Maknanya kalaulah dia tu nyala kuat, maka yang lain-lain anggota lain tu baik. Dia dianggap seperti raja. Bila raja tu baik, ketua negara baik, maka rakyat juga baik. Jadi ini dia panggil hati ini tempat tilikkan. Allah SWT nak tengok kepada kita di mana? Di hati. Sebagaimana kata di Syekh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dia kata hati ini kita berjalan kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita berjalan dengan dia panggil sairul qulub, sair al-qulub, kan. Berjalan kepada manusia, kita berjalan dengan kaki. Ini kata-kata, maknanya kalau kita nak berjalan biasa atas dunia ni, berjalan dengan kaki, tak fikir apa pun, tak ada masalah. InsyaAllah kita sampai. Yang penting kita jalan betul lah, fokus. Tetapi perjalanan kita ke akhirat, safar al-akhirah, kita tak mungkin sampai kepada Allah Azza wa Jalla kecuali sairil qulub, apabila kita mengembara dengan hati kita. Bila kita mengembara dengan hati kita, maksudnya kita berjalan, semua benda yang kita buat mesti ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Semua perkara yang kita lakukan mesti dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau niat kita tak baik, berjalan sana sini, buatlah ibadat banyak mana pun, kita tak akan jadi. Buatlah ibadat banyak mana pun, kita tak akan jadi. Kita tak akan, amalan kita tidak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa kita, tak tengok kepada harta benda dia, pangkat kedudukan kita, tapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nak tengok hati kita dan amalan kita. Maknanya, dalam pada ulama mengatakan, dua syarat Allah Ta'ala nak kabul amal. Syarat yang pertama, iaitulah hati kita ikhlas. Syarat yang kedua, kita lakukan dengan mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah amalan kita dikabulkan. Ini pentingnya kedudukan hati di dalam kehidupan manusia. Penting sangat kedudukan hati ini dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tak ada faedah lah kita. Buat amal, tak ikhlas, nak riak, nak tunjuk kepada orang. Kemudian, oh saya ikhlas Ustaz. 100% kita punya ikhlas dalam amalan. Kita kata Alhamdulillah. Tapi adakah kita ikut cara Nabi SAW? Tidak. Kita reka sendiri balak. Itu pun tak jadi. Mana syarat kabul amal, ikhlas, itu amalan hati. Dan juga mengikut cara Nabi dari sudut fizikalnya, itu cara Nabi. Jadi Alhamdulillah, Saudara Alif, saya rasa ini rumusan yang cukup ringkas. Kenapa pentingnya kita baca, kita ulang kaji, kita semak amalan hati kita, kan? Ibn Rajab kata apa? Safar al-akhirah, musafir ke akhirat itu, iaitu berjalan dengan hati. Orang musafir atas dunia berjalan dengan kaki. Itu ibarat yang jelas lah, kan? Kalau jalan-jalan kaki saja, kepala tak tengok orang pun, tak sampai juga kita, Alif. Kan? Nak pergi Kelantan sampai ke Perlis, jauh jarak tu, timur barat, di utara selatan. Baik, itu respon saya kepada penulisan kita dalam majalah Solusi. Yang terakhir ni, insya-Allah tuan-tuan bolehlah carilah majalah Solusi yang lama, yang baru. Yang lama pun boleh dapat, kan? InsyaAllah kalau selagi ada stok insyaAllah kita boleh dapat. Sekarang ni ramai dah orang mula cari balik majalah Solusi. Saya kata nama dia pun Solusi. Nama dia Solusi. Cuma waktu anak mula-mula nulis tu, Alis, saya ni baru balik daripada mengaji. Tak banyak sangatlah main kolom ni kan. Jadi saya tulis pula tentang syiar maqasidus syara'. Jadi kita tulis macam kitab. Yang anda ingat lagi di antara komen ketua editor kita masa tu, dia kata macam mana nak buat ni, hantar makalah macam nak tulis kitab dalam majalah ni. Saya kata Ustaz, betul kalah dan tunjuk cara macam mana. Jadi akhirnya kita pun pandai lah, insyaAllah. Itulah, kena belajar sikit-sikit dah. Daripada kitab kepada majalah, daripada majalah jadi buku. Jadi satu lagi buku yang menarik lah untuk tuan-tuan yang nak cari koleksi Solusi ni, nama dia Tenang dengan Ujian.
Ini pun salah satu daripada koleksi dari dalam majalah Solusi. Jadi alhamdulillah Solusi ini telah beri kepada saya penyebaran ilmu yang saya tulis itu sudah banyak. Kita kata alhamdulillah, saya Ustaz jazakumullahu khairah, dan kita nunggu lagi lah kutayib ataupun risalah panduan Madinah, panduan ziarah Mekah yang baru ni, insya-Allah. Mungkin saudara Alif ni aktif sikit dia menulis. Dan jangan lupa yang majalah Solusi yang awal-awal dulu tu, tentang maqasid syarak, tentang rukhsah dan kelonggaran tu, saya rasa perlu dikeluarkan jugalah, insya-Allah. Jadi sebelum kita, terima kasih Datuk untuk respon tadi. Jadi untuk soalan yang terakhir, yang keempat, selepas ni saya akan cuba tengok ada soalan-soalan daripada para penonton kita, rakan-rakan kita. Jadi untuk soalan yang terakhir daripada saya, memandangkan kita sekarang ni dilanda COVID dan kita di PKP, kita kata merupakan satu ujian lah kepada kita semua kan di kala pandemik ni. Jadi kalau boleh Datuk bagi sedikit pesanan dan nasihat kepada kita semua, macam mana umat Islam ni hidup di kala pandemik ni agar kita kata apa, nak stres sangat pun macam mana ke, ataupun kita kena sabar ke macam mana, macam tu lah. Boleh nasihat sikit daripada Datuk. Baik, terima kasih. Kita hidup di alam realiti. Jangan hidup di atas kayangan, jangan hidup di atas khayalan semata. Mana hidup alam realiti. Kita kata, ni ramai orang bila mari masa PKP ni menyiarkan gambar-gambar dia lama duduk kumpul sana, kumpul sini, pergi sana, pergi sini. Kita kata alhamdulillah, kita doakan semoga peristiwa yang tersebut yang baik-baik itu kita dapat ulangi balik selepas daripada ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Doakan supaya COVID ini hilang. Tapi secara realiti sekarang ini kita di zaman PKP, walaupun PKP 30 ke PKP 20 ke tak sama dengan PKP 10 dulu. Kan PKP 10 di awal bulan Mac 2020 dulu memang kita terasa sungguh dunia ni sepi kan. Saya keluar satu malam je, sekali je keluar sebab ada kematian. Anak sepupu saya meninggal, terpaksa kena keluar malam. Kita keluar malam tu sepi, tak ada manusia, tak ada kereta, tak ada apa. Kita kata betul-betul dah jadi macam nak kiamat dah kita ni kan. Tapi sekarang ni berbezalah. Kedai masih buka dan banyak tempat-tempat yang masih lagi kita boleh pergi walaupun agak kita PKP dari sudut kawalannya. Jadi kita kata alhamdulillah. Cuma PKP 30 yang baru ni, yang lockdown ni, saya tulis setiap pagi di Facebook saya di bawah tajuk uzlah. Apa nak uzlah? Uzlah ni maknanya kita menyendiri. Sama ada kita sendiri sungguh, seorang-seorang kita je, macam kita tahajud, itu kita beruzlah, kita menyendiri, kita menghadap Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ataupun kita menyendiri tapi dengan keluarga kita. Supaya kita tenang dalam keadaan begini, jadi tak ada lain lah. Kalau saya cakap benda lain kan, dia marah ke Alif pula. Jangan lupa, dapatkan buku-buku yang dikeluar oleh Telaga Biru ni, banyak buku. Nanti Alif boleh letak di link kat bawah tu bagaimana orang nak tempah, nak dapatkan buku-buku melalui pos Alam Maya kan. Ada pasaran yang cara beli online kan di Telaga Biru. Saya letak di bawah dan boleh dapatkan majalah Solusi yang barunya, yang lamanya, yang ada stoknya. Kita jadikan bacaan keluarga, satu hari satu majalah. Dalam majalah ni masya-Allah semua ada ruangan ibu, ada ruangan ustaz, ada ruangan kanak-kanak, ada. Bacaan dia taklah terlalu santai sangat macam majalah yang hiburan semata-mata, tapi dia berilmu, berinformasi dan juga majalah sesuai dengan keluarga. Ini kena ada royalti lain dah ni, kuat kempen majalah ni kan. Tapi maknanya kita ambil buku-buku begini, kita jadikan bahan bacaan dan ibu bapa pun jangan stres sangat, jangan duduk tumpu sangat ke mazhab wasafi kita ni. Ni lepas solat pun tengok WhatsApp, petang tengok WhatsApp. Jadi kena ada masa kita duduk dengan family kita, duduk dengan keluarga kita baca majalah, kita suruh anak-anak kita baca, kemudian kita waktu contohnya selepas solat subuh, kita ada kuliah tafsir bersama dengan Abu Anas. Malam ada kuliah maghrib ada dengan Datuk Dr. Zahazan. Jam berapa live Dr. Zahazan? Kita boleh ambil lah jadual-jadual yang ada tu, kita tengok. Tengok tafsir, tengok hadis, tengok fiqh. Dan kita baca majalah, di samping ada jugalah dalam macam pengajian tadabbur Quran dalam TV contohnya, pelbagaikan medium yang pelbagaikan sumber yang kita ada. Sebagaimana kata di para ulama, ar-rihlah fi talabil ilmi
pengembaraan menuntut ilmu itu dengan dua cara. Sama ada kita berjalan sungguh, macam dululah kan. Zaman belum PKP kita berjalan pergi ke masjid, pergi ke dewan kuliah, pergi ke sana sini. Tapi bila mari PKP, kita terpaksa kena mencari kuliah-kuliah melalui alam maya. Cuma mungkin orang pening sikit Alif. Dia kata ada orang kata kalau belajar tanpa guru, maka syaitanlah guru dia. Abang Ustaz, saya belajar dengan Ustaz dekat YouTube ni macam mana? Saya kata awak tengok siapa kat dalam skrin tu? Tengok Ustaz lah, tengok Abu Anas. Tapi takkan awak nak kata awak saya belajar dengan syaitan. Maksud belajar dengan syaitan tu tak ada guru. Dia ambil Quran, dia tafsir sendiri macam geng-geng liberal dia buat kerja tu. Itu dia panggil tak ada guru tu. Dia tak baca tafsir Ibnu Katsir, dia tak baca tafsir Al-Munir, dia tak baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia tafsir sendiri. Itu yang dikatakan siapa dia belajar tanpa guru, maka syaitanlah guru dia. Mana boleh tafsir Quran dengan kepala sendiri kan? Tafsir kita pun, saya yang mengajar tafsir ni, saya kata saya baca je. Yang menafsirkan ulama bukan kita. Kita baca dan kita terjemahkan kepada masyarakat. Jangan pula kata Abu Anas menafsir Quran. Tak, Abu Anas baca tafsir Quran. Baru betul dia punya istilah. Jadi alhamdulillah di Telaga Biru ni kaya dengan buku-buku yang bermanfaat, yang banyak. Yang saya tulis pun ada beberapa buku. Kalau kita kata bila kita rasa stres, kita rasa tak sedap hati, jangan lupa buku kita Perisai Muslim. Ini tajuk dia pun Perisai Muslim. Perisai Muslim ni zikir daripada bangun tidur sampai tidur. Semua zikir dalam tu. Yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zikir yang pelik-pelik tak ada dalam ni. Kita tak masuk dalam ni sebab yang ni pun tuan-tuan tak habis nak baca, nak baca yang lain pula. Jadi kita kata habis ni dulu baru cari zikir yang pelik-pelik. Tapi zikir yang pelik ni kadang-kadang pelik sungguh Alif. Kan bacaan tu boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air. Saya pun ada orang tanya, Ustaz, kelebihan zikir pagi petang dalam buku Perisai, saya kata alhamdulillah boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air. Dia kata betul. Bila naik kapal terbang, saya pun terbang juga atas angin. Bila naik motorbot, kita berjalan atas air kan. Tak adalah keramat-keramat seperti yang orang duduk jaja-jaja, orang yang duduk war-war kan, baca zikir ni jadi ni sampai nak rempuh sekatan jalan raya, nak balik kampung pun, nak balik raya dah. Baca zikir ni polis tak nampak. Nanti polis tak nampak dilanggar oleh lori, semua tak nampak kita. Mati syahid kita di tengah jalan sebelum sampai ke kampung. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kata di para ulama, zikir dengan hati umpama ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati kita tak boleh hidup tanpa zikir. Demikian juga dengan zikir pagi petang ni. Zikir pagi petang ni. Zikir pagi petang ni alhamdulillah di antara buku yang saya ringkaskan daripada Al-Maksurat. Kan zikir Maksurat tu panjang. Jadi kita ambil zikir ni yang sahih-sahihnya, yang riwayatnya baik, sama ada sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahih daripada sahabat. Dia panggil mauquf. Kan? Maka kita tulis ini pun dikelebihi oleh Telaga Biru. Jazahullahu khairah. Telaga Biru kata buku ni pun termasuk buku yang mengacau Telaga Biru juga. Ni asyik dia ulang cetak je. Kita kata alhamdulillah, maknanya jemaah Islam Malaysia berminat untuk beramal. Ulama kata apa? Zikir pagi petang ni diibarat seperti baju besi, perisai bagi seorang pejuang. Pejuang yang nak masuk berjuang, nak pergi menembak, nak pergi main pedang kan, dia kena ada baju rantai, baju besi. Kita pun nak baju besi, nak pagar diri kita, perisaikan diri kita daripada diganggu oleh syaitan, diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak baik. Maka zikir pagi, zikir petang, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Ni ada seorang ustaz, dia bagi tahu, dia kata ustaz, dia tak mau ambil vaksin. Penat juga kita main dengan vaksin ni. Saya di antara orang yang diminta supaya kempen supaya masyarakat ni ambil vaksin. Jadi kita kempen lah kan. Dia kata dia dapat 2 vaksin dalam buku ni. Saya kata, mana? Kan Nabi kata, baca pagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un. A'udzu bikalimatillahi tammat. Jadi saya dah baca buku ni, saya tak nak injek lagi. Saya kata, tak, saya baca juga. Bukan saya baca. Saya susun lagi, saya cetak lagi buku ni, tapi saya juga ambil vaksin. Jadi para jemaah sekalian, kita seimbanglah. Yang ni kita baca dari sudut hati, pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tawakal pada Allah. Tapi dari sudut injek itu dia panggil ikhtiar, usaha. Dari sudut sifat kemanusiaan, berdasarkan pengalaman ahli-ahli kesihatan. Wallahu a'lam. Okey. Saya cuba cek. Okey, terima kasih Datuk untuk soalan yang terakhir. Jadi saya cuba carikan ada soalan daripada rakan kita ni. Ni daripada saudara Lutfi. Ini berkait dengan Haramain tadi yang Datuk ceritakan. Jadi pasal pandemik COVID ni bagaimana untuk kita menghadirkan rasa izah ataupun kita tak dapat nak pergi haji sekarang ni. Jadi macam mana dari segi kita yang
mungkin berkemampuan untuk pergi ke haji dan sebagainya tapi tak dapat pergi. Jadi ada yang berpendapat, ada yang kongsikan di Facebook, dia kata dia kata buat para yang berduit atau orang kaya yang nak mampu pergi haji, sebabkan tak mampu pergi haji tahun ni, disuruh pergi infakkan harta dan sebagainya. Jadi macam mana tu Datuk? Kalau Datuk boleh komenkan sikit. Alhamdulillah. Jadi contohnya yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita kena ada persiapan diri untuk ke tanah haram. Yang pertama sekali, tuan-tuan kena mendaftarkan diri, dia panggil daftar naik haji. Itu berbeza tu Alif. Kita dapat buku kuning tak? Sama awak kecil-kecil dulu dapat buku kuning, buku tabung haji tu. Harga RM2 itu, kita bayar RM2 boleh daftar. Itu bukan buku pergi haji tu. Itu buku daftar akaun tabung haji. Berbeza. Ada setengah orang dia ada duit sejuta dalam tu, tapi dia tak daftar naik haji. Nama dia tak akan masuk dalam kota. Yang penting, tuan dan puan-puan kena usahakan, kena pergi ke pejabat tabung haji, sama ada secara direct ataupun online sekarang ni, saya pun tak pasti. Kita nak mendaftar naik haji. Bayar RM1,000 lebih je. Itu barulah dia kira diri kita termasuk dalam orang yang mendaftar. Macam sekarang ni, orang nak ambil vaksin kena daftar melalui My Sejahtera. Jadi kita pun kena daftar My Tabung Haji supaya apa? Supaya kita dapat nama kita masuk dalam kota pergi haji. Itu satu. Yang kedua, kita cuba cari beberapa amalan yang berpahala haji. Contohlah kita katakan, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Tirmizi, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat dia solat itu, jangan keluar-keluar, jangan ke mana-mana, berzikir, baca Quran sampai naik matahari. Bila matahari dah naik, dalam syuruk kan, ditulis dalam takwim kita, dalam jam handphone kita pun ada ditulis syuruk, isyraq. Lepas pada isyraq 15 minit, maka ketika itu kita pun solat 2 rakaatain. Solat 2 rakaat, maka Nabi kata ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Besar tu pahala tu. Hadis dalam Tirmizi, sanad dia ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang katakan dhaif. Dan banyak lagi lah amalan-amalan haji yang lain yang dikatakan berpahala haji. Dan ada riwayat mengatakan setengah ulama kata menggembirakan hati dua ibu bapa lebih baik daripada haji sunat. Allahu Akbar. Kita nak pergi Mekah umrah sunat tak boleh, kita gembirakan dua ibu bapa kita. Macam mana ustaz nak menggembirakan dua ibu bapa? Kita kata nak pergi ziarah tak boleh. Sekarang ni sudah ada video call. Petang-petang kita buka skrin, mari anak-anak kita, cucu duduk sekarang ni, yang kat rumah kita, adik kita ke anak saudara ada ke rumah yang pandai main internet ni. Buka, panggil nenek opah duduk sini. Kita bual-bual kan. Anak yang duduk di sana boleh bercakap, cucu yang duduk di luar negara, yang di luar negara pun boleh cakap. Jadi kita kumpul, kita gembirakan orang tua ni. Bagaimana yang duduk jauh-jauh tu hantar duit kepada adik yang jaga mak kat rumah. Cakap je mak nak makan apa, jangan biarkan mak susah-susah masak untuk kita. Jadi alhamdulillah, banyak tuan-tuan tengok dalam satu khutbah yang saya sampaikan pada tahun lepas, tajuk dia haji beberapa amalan yang berpahala haji. Pahala haji, jangan pula buat amalan ni tak payah pergi Mekah lah. Itu dia panggil pahala haji. Macam kita baca surah Al-Ikhlas, Huwallahu Ahad 3 kali, ta'dilu sama dengan sekali baca Quran pahala. Tapi tak sama dengan kita baca Quran 30 juzuk. Itu ibarat kata begitu. Jadi itu respon saya. Secara ringkasnya kepada menenangkan saudara-saudari yang rasa teringat juga ke tanah haram Mekah. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang ni sama kita ni live daripada Masjid Haram pun ada, daripada Masjid Nabi pun ada kan. Jadi kita boleh tengoklah hari-hari daripada duduk tengok orang melompat 50 orang juri tak ada faedah. Kita tengoklah, baik tengok live daripada Masjid Haram, itu lebih berfaedah dan bermanfaat, menghilangkan kerinduan kita insya-Allah. Setiap kali kita Masjid Nabi, perbanyakkan selawat. Tanda rindu sangat. Ni tengok Masjid Nabi, ala rindu Nabi, tulis kat Facebook. Selawat sekali pun tidak buat. Apa rindu macam tu? Kan? Betul. Jadi terima kasih untuk respon tadi. Saya cuba cari lagi kalau ada. Ada
rakan pendengar kita ada bertanya, adakah tidak tak pemimpin jika tidak vaksin? Mungkin Datuk boleh komen sedikit lah. Kan ada yang tak mau ambil ke macam mana? Dia orang tak mau ambil ni dua sebab, Alif. Sebab yang pertama dia allergic, takut sangat dengan jarum. Baik dia mati daripada dia kena injek. Dia takut jarum ni lebih-lebih. Yang kedua mungkin dia ada satu mazhab. Mazhab dia ni tak payah vaksin lah, itu vaksin tu Yahudi semua. Kita kata orang Palestin pun injek juga. Macam mana Yahudi dia berlari sungguh dengan Yahudi di Palestin kan. Jadi kita tak bolehlah fatwa sendiri oleh kerana pihak kerajaan, pihak majlis fatwa, pihak mufti-mufti juga telah menggalakkan perkara ini kita buat. Maka kalau kita kata kita tak nak ambil lagi pun, janganlah kita sekat orang lain yang nak ambil vaksin. Janganlah pula kita menjadi penghalang duduk cerita vaksin ni Yahudi, vaksin ni haram. Jadi kita pula menjadi penyebarkan hadis maudhu' tentang vaksin, buat cerita sendiri. Ada setengah orang ni dia anti vaksin. Marah sungguh dengan vaksin ni Yahudi. Habis dia ceramah, angkat air. Siapa dia nak selamat daripada vaksin, beli air. Apa benda nama air, jenama dia ni. Air pula mahal kan. Air mineral biasa RM1, air dia RM10. Kita kata Masya Allah, anti-vax, tapi menarik fulus. Itu pun satu penyakit juga. Baiklah, kita taatlah kepada Amri dalam perkara ini. Dan Alhamdulillah, saya juga telah mengambil vaksin setelah melihat para ulama kita di Malaysia, ulama peringkat antarabangsa, syekh-syekh kita di tanah haram juga telah ambil vaksin. Kita kata tak kalah kalau saya ditipu oleh mereka, tertipulah saya bersama dengan ulama dalam dunia, saya puas hati. Kalau saya ditipu oleh Pak Lebay kat kampung je, kita kata tak standard, tapi seluruh ulama dunia ditipu, kata tertipulah kami. Allahu Akbar. Baik. Betul. Jadi silakan ada lagi. Saya cuba cari. Lagipun sekarang ni untuk buat haji pun dah diwajibkan vaksin kan, Datuk? Ya. Untuk masuk haji tu. Nak haji umrah lepas ni pun mungkin kena vaksin. Sebab tu saya siap dah 2 dos ni. Kalau nak buka je pintu umrah esok, saya tak payah pergi cari doktor. Cek saya dulu. Kita pergi je, insya-Allah. Yang penting sihat walafiat. Ada tiket, ada kapal terbang nak bawa kita. Insya-Allah kita doakanlah semoga Allah Taala bukakan, angkatkan COVID cepat mungkin dan sampaikan kita ke tanah haram secepat mungkin, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Jadi mungkin okey, ada soalan lagi tak ada, cuma ada komen-komen daripada rakan kita. Ada komen ada saya pasal MLM. Okey, tak apalah, ni kita skip lah ni. Okey, jadi ni mana tadi? Ta'alah, okey. Ada rakan kita ta'alah kepada Uli Amri, tulis. Rakan kita yang bertanya soalan tadi, tak anti pun, takut je. Yang tanya pasal vaksin tu, takut jarum. Dia ingat jarum besar mana. Masya Allah kan. Jarum kecil. Saya, ini pengalaman saya lah untuk orang takut jarum ni. Ali dah daftar dah? Saya daftar tapi tak panggil lagi. Tak apa, insya-Allah dipanggil. Saya pergi, kita baru nak buka, baru nak siap, duk baca zikir baru. Astagfirullahaladzim, baca duk. Tiba-tiba doktor dah bagi kapas dah. Maknanya dah siap dah dia punya injek. Tak rasa apa pun. Ingat kau, kedua orang kena pegang begini kan, takut menggelupur ke macam mana. Saya astagfirullah. Baru dah baca zikir, tiba-tiba dapat kapas. Bila dapat kapas, mana dah selesai lah kita punya injek tu kan. Sekejap sangat, Masya Allah, tabarakallah. Dan orang kata demam, sakit. Saya ni Alhamdulillah, saya 2 tahun sekali mengikut undang-undang tabung haji. Bila kita nak pergi bertugas haji, kena injek. Memang kena pun. Jadi injek tu sama yang injek lebih kurang ya. Panas je malam tu sikit, besok dah hilang. Kali yang kedua pun sama juga. Alhamdulillah, tak adalah apa-apa. Cuma orang kata kesan dia akan mati dalam masa setahun, 2 tahun, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bagi had di luar daripada kotak kemampuan ilmu kita bercakap, biar tunjukkan kita sebagai ahli ilmu. Jangan bercakap mengikut emosi je. Orang ni mati 2 bulan, orang ni mati 2 tahun, orang ni mati 2 hari. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada mereka. Dan orang yang tak injek lagi pun mati juga kan. Jadi cakap benda-benda yang gaib ni kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lebih-lebih kita dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk untuk respon soalan-soalan tadi. Jadi saya rasa setakat ni dah sudah habis soalannya. Jadi mungkin rakan-rakan kita hanya sempat mencatatkan poin-poin yang Datuk sebut tadi, persiapan tanah suci. Ya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan untuk sesi kali ini dapat manfaat untuk semua. Mungkin tapi ni permintaan daripada saya sendirilah, boleh Datuk rumuskan ataupun
kita kata macam kita kata rumuskanlah secara menyeluruhan, secara keseluruhan apa yang kita kata rumuskanlah rumuskan sekali lagi lah apa yang Datuk nak sampaikan. Baik. Jadi Jadi luar alhamdulillah soalan kita bual bicara kita pada pagi ini tentang majalah Solusi. Jadi saya kata saya ni alhamdulillah diberi ruang oleh pihak Telaga Biru, Tuan Haji Abdul Wahab dan juga Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan, kan kita dah tulis majalah Solusi bermula siri yang kedua. Siri isu yang kedua. Solusi dia tak pakai tarikh, dia tulis isu. Isu 1, isu 2. Tarikh tak ada. Saya kata kenapa tak tulis tarikh? Kan ada setengah majalah diikut bulan, Januari, Februari. Dia orang ni tak ada. Dia kata kita supaya tak luput dimakan tarikh. Mana kalau kita kata Januari 2010 kan. Maknanya orang baca 2020 11, dia kata dah ini lama ni. Kita guna isu. Nah, itu cerdik juga orang Telaga Biru ni cerdik. Jadi alhamdulillah sepanjang saya menulis, walaupun kadang-kadang kita nak siapkan satu makalah tu macam terpaksa je. Ujung bulan mari makalah. Masa tu kita ada satu lagi majalah. Alif ingat ke tidak? Nama dia Al-Ustaz. Ya betul, majalah Solusi Al-Ustaz. Pernah ingat? Majalah Al-Ustaz ni pun saya sempat juga menulis sampailah Ustaz tamat. Ustaz dia berhentikan dengan sebab-sebab yang tersendirilah. Sebab banyak majalah mati awal kan. Cuma yang masih hidup lagi majalah Solusi. Kalau boleh kita kekalkan satu-satunya majalah dalam dunia Malaysia ini yang mampu bertahan di saat kawan-kawan majalah dia lain yang sudah mati penerbitannya. Jadi Solusi bagus. Cuma bila kita kata di akhir-akhir ini diberi ruang kepada saya menulis tentang hati, kita kata itulah yang sangat penting bagi kita hari ini para jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi di media, bila kita ada media sosial ni, sukar untuk kita kontrol, untuk kita kawal keikhlasan kita dalam banyak perkara. Kita solat, lepas solat, habis solat baca Quran. Sudah habis baca Quran, gatal tangan selfie. Sudah selfie, wasafi. Letak dalam Facebook. Alhamdulillah, hari ini khatam Quran lagi di bulan Syawal. Dapat 500 like. Happy kita. Kita pulung pula baca supaya bulan depan dapat lagi 1000 like. Ini semua permainan yang merusakkan amalan hati kita. Pergi sedekah orang, bagi sekapik beras. Kan? Bagi satu, makanan. Facebook masuk. Jadi di manakah keikhlasan kita? Itu terletak di hati. Maka tidak semestinya orang yang tayang gambar sedekah dia tu kita kata dia tidak ikhlas. Isu ikhlas, isu dia dengan Allah. Kita tak boleh nak nilai keikhlasan orang. Tetapi kita sebagai orang yang buat kerja, yang beramal ni, kita sendiri yang perlu menjaga keikhlasan kita, perlu jaga hati kita supaya kita tidak dirosakkan oleh permainan syaitan dalam masalah ini. Jadi itulah tazkirah saya untuk diri saya sendiri, kepada saudara-saudari yang menonton bersama, yang tengok rakaman kita ini nanti insya-Allah, iaitulah betapa pentingnya kita menggilakkan hati kita dalam semua perkara. Kadang-kadang kita nak mempertahankan kebenaran tapi lidah mencerca, mencaci orang. Itu kata Imam Malik, siapa dia nak mempertahankan kebenaran dengan cacian dan makian, itu kamu cek balik hati dia, betulkah dia ikhlas di dalam perjuangannya. Macam-macam kita sekarang ni. Tak setuju dengan orang, kita buat satu istilah yang buruk, kamu dah dicampur atas kepala orang itu. Ini ke adab. Ini ke cara kita. Jadi kita mesti bercakap dengan baik. Allah Ta'ala hantar mari Nabi rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala hantar Nabi bu'istu li utammima salihal akhlak. Nabi sendiri beritahu, aku dilantik, dihantar oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia atas dunia ini. Bukannya sebarangan kerja Nabi SAW itu. Maka kita mengatakan itulah perjuangan kita, itulah kedudukan kita yang perlu kita jaga, iaitulah jaga hati kita, jaga amalan kita, jaga akhlak kita, tutur kata kita dan jaga muamalah kita dari sudut makan minum kita dan segala perkara. Jadi alhamdulillah, satu lagi buku yang saya usahakan dengan Telaga Biru, nama buku ni Sunnah Muamalanku. Sunnah Muamalanku, untuk maklumat alif lah kan.
Ini yang saya dikumpul daripada majalah Al-Ustaz. Sunnahmu amalanku. Jadi tuan-tuan boleh cari dalam grup Telaga Biru tu Sunnahmu amalanku. Itu kita kumpul zikir, solat-solat yang bersifat amalan harian. Alhamdulillah bukunya kecil besar ni je. Tapi nama dia Sunnahmu Amalanku. Nama pun menarik. Pihak editor memang kreatif lah untuk mencari nama-nama. Macam buku kita ni, tenang dengan ujian. Jadi kita tak kata sabar dengan ujian, orang marah nanti. Awak cakap sedaplah sabar. Saya yang akan menanggung. Susah tak? Kita kata tenang dengan ujian. Rahmat dalam perbezaan. Ini semua buku-buku yang mengembirakan. Orang nak tengok buku pun dia rasa, oh tenang. Kita rahmat, kita berbeza tapi ada rahmat. Kita diuji tapi kita tenang. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan dapat husnul khatimah insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ni soalan terakhir. Ni di luar topik kita. Mungkin sebelum kita tutup minta maaf tu. Ada rakan kita ni minta Datuk komen sikit suasana pembelajaran di Madinah. Sebab Datuk pun belajar di sana. Bagaimana daftarkan anak perempuan? Mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit lah sebelum kita akhir. Minta maaf tu. Baik, jadi sekarang ni orang sibuk tentang belajar di Madinah ni macam mana. Kita kata begini tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Universiti Madinah ke Ummul Qura ke Universiti Arab Saudi ni kita telah mendapat pengiktirafan daripada MQA, daripada pihak kementerian kita di sini. Jadi usahlah duduk sibuk-sibuk nak bahas tentang silibus universiti sana sini kan. Jadi kita sudah ada panelnya, kita sudah ada. Cuma bagi yang orang nak daftar untuk maklumat para jemaah sekalian, di Madinah tidak ada wanita. Belum setakat ni tak ada. Universiti itu untuk laki-laki sahaja. Sebab waktu penubuhan dulu dihadiri oleh ulama-ulama, beberapa belah orang ulama peringkat antarabangsa seperti Maulana Abdul Hasan An-Nadawi, Syekh daripada Azhar, wakil-wakil ni. Jadi penubuhannya untuk mencari pendakwah seluruh dunia, melahirkan pendakwah seluruh dunia. Maka pada waktu itu mereka fikir pendakwah ni laki-laki saja. Adapun dia Ummul Qura kena ada boleh wanita. Dan satu lagi universiti yang terbuka untuk anak-anak perempuan kita, Jamiah Al-Amirah Naurah di Riyadh. Itu memang dia buka untuk wanita. Tuan-tuan boleh tengoklah kan di dalam internet cari Amirah Naurah. Cuma allergic sikit, sempit sikit Arab Saudi ni. Kalau kita nak hantar anak perempuan, dia kena ada mahram. Adik-beradik dia yang laki-laki belajar kat sana ke keluarga dia. Sebab dia tak bagi orang perempuan musafir seorang diri. Kalau ada in case apa-apa nak cari siapa. Keluarga kat Malaysia macam mana kita nak selesaikan. Jadi kena ada keluarga dia bersama. Itu je respon saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita yang belajar di Madinah ni rasa syukur sangat kepada Allah Azza wa Jalla kerana peluang. Boleh belajar di universiti, boleh belajar di Masjid Nabi, boleh duduk di Tanah Haram, boleh pergi Mekah dalam masa, naik kereta 4 jam je daripada Madinah ke Mekah. Bukannya jauh. Orang pelajar Riyadh sampai 10 jam pun dia kata dekat lagi. Nak banding orang Malaysia, nak dapat visa, dapat kota, dapat macam-macam lagi kita dapat. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. InsyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Datuk atas komen dan respon terhadap soalan yang diberikan. Jadi insyaAllah untuk hari ini kita dah hampir sejam lah kita berbicara berkenaan dengan kolom ataupun kata penulisan Dr. Basit di dalam majalah Solusi. InsyaAllah segala input-input yang dikongsikan itu mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sama-sama insyaAllah. Jadi memandangkan platform ini kita berniat untuk menjadikan dia santai, jadi mungkin dia tak berat lah seperti mana Datuk mengajar di masjid tu. Dia lebih santai untuk kali ini insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi salah silap daripada pihak kami, mohon maaf Datuk. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi itu saja untuk sesi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.